ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita diberi peluang lagi untuk bersua dan bersiar membentangkan isu-isu kisah seram yang dikirimkan daripada pengirim di dalam Kisah Seram Alam Jin. Seperti biasa, saya mohon bagi mereka yang beragama Islam, mari kita sama-sama turut berjuang mendoakan keselamatan dan kemenangan buat saudara Islam kita di Palestin. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memakbulkan doa-doa hamba-hambanya yang tertindas. Malam ini saya agak kurang sihat, jadi saya mohon maaf sangat-sangat sekiranya performa saya malam ini agak kurang jitu daripada seperti biasa. Walau apa pun, saya cubalah untuk tunaikan janji saya bagi menyiarkan kisah seram setiap Jumaat malam khusus untuk korang semua yang sangat saya hargai. InsyaAllah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak korang tahu ya, bahawa kisah ini bukan daripada tuan punya badan, bukan. Akan tetapi sebenarnya diceritakan kembali oleh beberapa individu yang terlibat dengan kejadian tersebut. Kenapa kisah ini bukan daripada tuan punya badan? Nanti di akhir cerita nanti saya akan terangkan. Korang sendiri akan tahu jawapannya. Sabar dulu, sabar. Segala dialog yang saya lakonkan kembali dalam kisah ini hanya imajinasi saya sahaja, berdasarkan kisah yang diceritakan oleh pengirim, bukan dialog asal. Tetapi dialog dilakonkan kembali sahaja. Sebelum itu, cukup penting saya nak memberi peringatan. Sekiranya terdapat penonton adik-adik yang di bawah umur, saya selaku abang atau pakcik nak pesan kepada adik-adik di luar sana yang menonton. Sebab saya cukup yakin ada yang menonton bersama keluarga melalui TV kan. Saya nak pesan, anggap cerita ni sebagai satu pengajaran sahaja. Jangan jadikan satu ikutan. Ini satu amaran. Jangan ikut kelakuan dalam cerita ni. Jadikan kisah ini sebagai satu iktibar. Faham ya? Baik, kita teruskan kisah yang berikutnya berkaitan nombor ekor. Kisah benar. Berlaku di dalam negeri Melaka pada tahun 2003. Di suatu perkampungan yang dirahsiakan namanya, ada seorang pemuda yang bernama Wahab. Bukan Wahab ini, salah tu. Ini Wahab lain. Hidup seharian mencari nafkah kehidupan, bekerja dengan mengambil upah, membuat rumah dan juga mengecat rumah. Senang cerita macam inilah. Apa sahaja kerja-kerja kemahiran yang terdapat di kampung itu, boleh dikatakan semua bidang kerja itu akan dilakukan oleh Wahab. Kita ni selaku manusia dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan dan kemampuan serta rezeki masing-masing. Hidup ni perlu sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang kita miliki. Tidak perlu melampaui batas dalam mengikut kehendak nafsu. Lain pula ceritanya pula dengan kisah ni, kerana kehendak nafsu Wahab terlalulah sangat kuat. Wahab mula rasa bosan dengan hidup kesederhanaannya. Dia mula berangan nak hidup mewah, nak ada duit banyak. Apa sahaja yang dia mahu mesti dapat dia beli sekiranya kalau dia ada duit banyak kan. Jadi persoalannya, bagaimana Wahab nak dapatkan duit yang banyak tetapi dengan cara yang paling mudah? Bagaimana tu? Nombor ekor. Ya, nombor ekor. Itulah satu-satunya cara untuk Wahab cari duit dengan kaedah yang mudah tetapi jumlah yang banyak. Dalam waktu yang singkat, setelah Wahab mendapatkan maklumat berkaitan dengan nombor ekor, akhirnya Wahab bertemu dengan seorang momo yang amat mahir dalam bidang profesional mendapatkan nombor ekor melalui perantaraan jin kafe. Bomo profesional nombor ekor ini dikenali dengan nama panggilan sebagai Wak Soekarno. Ini nama samaran
bukan nama sebenar bomoh tu. Untuk keselamatan saya juga, harap korang faham risikonya kalau saya sebut nama sebenar bomoh tu nanti. Wak pun ceritalah dekat Wak Soekarno, macam ni, macam tu, nak itu, nak ini. Semua benda haram yang Wahab cerita pada Wak. Kemudian Wak Soekarno pun bagi tahu, itu semua gampang, jangan khawatir, tak ada masalah. Tapi Wak perlukan 4 biji telur ayam kampung. Boleh enggak? Lebih kurang macam itulah dialognya. Saya cuma lakonkan saja, bukan betul, lakonan saja. Wak Soekarno pun kata tak ada masalah, no problem. Kalau kamu nak nombor ekor, tak ada masalah, okey je. Tetapi untuk permulaan, Wahab kena bawa 4 biji telur ayam kampung sebagai pendahuluan. Dipendekkan cerita, keesokan malam pada pukul 11 malam, Wahab datang semula bertemu dengan Wak Soekarno di rumah Wak Soekarno, membawa 4 biji telur ayam kampung seperti yang dikehendaki diserahkan kepada Wak. Wak kata, bagus. Sekarang ini kamu tunggu dulu. Wak perlu jampi telur-telur ni dulu sebelum kita suruh nombor ekor tu ya. Kamu tunggu sini, jangan ke mana-mana. Wahab pun tunggulah seperti yang diarahkan oleh Wak. Tunggu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12.30 malam. Bila jampi serapah tu dah selesai, maka mereka berdua pun bertolak ke suatu lokasi yang sunyi, berjauhan daripada orang awam. Lokasi yang difikirkan sesuai untuk proses dan progres yang selanjutnya. Maka bermulalah satu aktiviti khurafat, aktiviti yang haram, aktiviti yang berdosa besar di sisi Islam, iaitu ritual menyeru jin setan bagi mendapatkan nombor ekor. Astaghfirullahalazim. Di sini tidak diceritakan bagaimana kaedah terperinci acara seru jin setan itu berlangsung. Namun begitu, Wahab pernah kata, daripada 4 biji telur ayam kampung yang dibawa sembah itu, hanya 1 telur sahaja yang berkesan kepada Wahab. Telur terakhir yang dipecahkan oleh Wahab inilah yang mengeluarkan nombor ekor kepada Wahab. Dengar sini korang semua yang menonton. Pihak pengirim yang mengirimkan kisah ini berjaya mendapatkan satu video yang dirakamkan oleh Wahab. Rakaman video ini diambil daripada handphone Wahab sendiri. Apakah tujuan video itu dirakam oleh Wahab? Wallahu alam, tak tahu apa tujuannya. Hanya Wahab sahaja yang tahu kenapa video ritual nombor ekor ini dirakam sendiri oleh beliau. Nak tengok tak korang semua? Mari kita lihat video rakaman asli yang diambil dari handphone Wahab pada malam pemujaan jin setan nombor ekor tu. Video ini dicari semula oleh kenalan Wahab. Diambil daripada dalam handphone Wahab sendiri. Siapakah orang kenalan yang dimaksudkan tu? Nanti sikit lagi akan ada watak baru yang akan menyusul dalam kisah ni. Nanti sabar dulu. Jadi bila mana proses meniru nombor ekor itu berjaya diperolehi oleh Wahab, bukan main seronok lah Wahab. Bukan senang dah dapat nombor ekor ramalan tahu. Sebab Wahab ada juga dengar cerita, katanya bukan semua ritual nombor ekor akan berjaya. Kadang-kadang ada yang kata tak berhasil. Bila dibuka telur tu kosong. Itu kadang-kadang lah. Tapi bagi Wahab, nasib dia memang bernasib baik. Nombor ekor sudah ada dalam genggaman tangan. Dia dah mula membayangkan dapat duit yang sangat banyak. Tetapi sebelum Wahab bingkas bangun nak beredar dari situ, Wak Soekarno memberi syarat yang lain, syarat tambahan. Kata Wahab, kalau kamu berjaya berhasil menang nombor ekor ni esok, kamu harus sediakan 2 bungkus lepat pisang pada pemilik seru.
Tanpa berfikir panjang, Wahab pun setuju dengan syarat tambahan tu. Beberapa hari sudah berlalu. Seperti yang dijangkakan, Wahab menang besar nombor ekor. Berapa jumlah wang ringgit tu saya tak nak sebut lah ya. Tapi amount tu memang cukup besar. Sampai kan nak beli rumah pun boleh beli cash tau. Wahab dengan seronoknya pun datanglah semula ke rumah Wak Soekarno. Dengan gairahnya, dia bagi tahulah yang dia dah menang besar dengan nombor ekor tersebut. Cuma satu je yang Wak Soekarno berulang-ulang pesan pada si Wahab. Kata Wahab, jangan lupa janji kamu Wahab. 2 bungkus lepak pisang Wahab. 2 bungkus. Wahab ni hampir terlupa dengan syarat lepak pisang tu. Dia pun kata semula pada Wak, usahakan 2 lepak pisang. 20 bungkus pun saya boleh bagi Wak. Nanti saya bawa ya. Aku dah kaya Wak. Bolehlah aku beli beg LV Louis Vuitton selepas ni kan. Kejap, iklan. Sapu dulu minyak cakapak. Semua orang penduduk kampung dapat lihat kemewahan si Wahab ni. Dia dah mula hidup senang. Ada motor RAZ cash, ada beg LV, macam-macam yang dia ada. Semua dia beli dengan wang ringgit cash. Hidup Wahab memang totally spin off daripada hidup susah. Sekarang sudah senang lenang. Tetapi dalam kesenangan dia dah terlupa dengan satu perkara yang sangat penting untuk dia lunaskan, iaitu bungkusan lepat pisang. Ada seorang pemuda penduduk kampung yang namanya Kamal dan juga merupakan seorang kawan baik kepada Wahab dekat kampung tu. Bertanyakanlah kepada si Wahab, kamu kaya sekarang Apa kamu buat? Kongsilah sikit Wahab. Jual ke Wahab? Gurau je Wahab, janganlah marah. Wahab, mana dapat duit banyak ni? Ceritalah sikit. Jadi Wahab ni pun berceritalah berterus terang daripada A sampailah ke Z. Semua apa yang dia dah lalui diceritakan kepada Kamal. Itulah sebab di antara orang yang tahu akan kisah Wahab ini adalah manusia yang bernama Kamal. Kalau tidak, cerita Wahab ni jadi rahsia sampai sekarang. Nasib baik Kamal tahu cerita sebenar kenapa Wahab ni jadi kaya raya. Hari semakin berlalu. Minggu berganti minggu. Pada satu hari, sedang Wahab ni menunggang motosikal yang baru dibelinya, ada seorang saksi di tempat kejadian terdengar ada bunyi letupan seolah-olah ada bunyi tayar meletup. Bila saksi itu menolehkan pandangannya ke arah jalan raya, beliau melihat Wahab dalam keadaan sedang hilang kawalan menunggang motosikalnya, dan sejurus selepas itu Wahab memasuki lorong laluan bertentangan dan akhirnya dengan tadi Allah Subhanahu Wa Taala, Wahab terbabas bertembung dengan sebuah lori kontena, menghembuskan nafas yang terakhir serta-merta meninggal dunia di tempat kemalangan maut tersebut. Setelah seminggu permergian arwah Wahab, didapati keluarga yang tinggal sebumbung dengan arwah kesemuanya diganggu dengan gangguan yang macam-macam. Disangkakan gangguan tu bersifat sementara sahaja, tetapi makin lama makin dibiarkan, makin menjadi-jadi gangguan tu. Bila dah tak tahan dengan gangguan tu, mereka pun selidik. Mereka ditemukan dengan rakan baik arwah Wahab yang bernama Kamal. Ni kawan baik ni, Kamal yang menceritakan segala-galanya kepada ahli keluarga tentang arwah Wahab atas apa yang telah arwah lakukan sepanjang arwah nak dapatkan hidup senang sebelum ni. Semua Kamal cerita pada ahli keluarganya. Dipendekkan cerita, bila mana semua ahli keluarga mendapat tahu bagaimana puncanya masalah ini boleh berlaku, mereka pun bersetuju untuk merujuk masalah ini kepada salah seorang penduduk kampung yang mahir dengan rawatan Islam bagi menangani masalah gangguan jin syaitan ni. Penduduk kampung yang dimaksudkan oleh mereka ini adalah bernama Tok Ngah. Kalau korang nak tahu pengirim bagi kisah ini, beliau ni lah yang bernama Tok Ngah ni. Tok Ngah ni lah yang berkongsikan kisah ini kepada kita semua. Inilah pengirimnya. Nampak? Arwah Wahab ceritakan kepada Kamal. Kemudian Kamal ceritakan kembali kepada Tok Ngah. Okey, sekarang korang faham? Dah jelas ya?
Ini giliran Tok Ngah pula bercerita pada kita. Bila Tok Ngah dah dengar semua yang disampaikan oleh keluarga arwah Wahab dan juga daripada mulut Kamal, maka Tok Ngah pun jalankanlah tanggungjawab dia untuk cuba selesaikan masalah gangguan jin syaitan ni sebaik mungkin. Antara cara dan juga kaedah yang Tok Ngah ni ambil, dia pun buatlah qiyamul lail, solat-solat sunat, berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibukakan lagi rahsia-rahsia yang mereka tidak ketahui, bagaimana bermulanya gangguan-gangguan makhluk jin syaitan semua ni. Dalam masa yang sama, keluarga arwah Wahab ada bagi tahu mereka ni terlalu kerap bermimpikan satu keadaan yang sangat menyeramkan. Mereka kata dalam mimpi tu ada satu lembaga yang menyerupai seperti seekor ayam datang meminta mereka melunaskan janji. Lembaga jin ayam tu minta 2 bungkus lepat pisang. Kerap sangat mimpi tu yang sama, mimpi yang berulang-ulang. Setiap kali mimpi tu, lembaga tu mesti minta, "Aku nak 2 bungkus lepat pisang. Tunaikan, lunaskan janjimu." Nampak tak korang semua? Bila mana arwah Wahab tidak melunaskan janjinya, keluarga pula yang dituntut. Dalam menghitung hari demi hari, sedang mereka menanti jalan penyelesaian, akhirnya Tok Ngah mendapat jawapan bahawa permintaan jin tersebut bukanlah lepat pisang seperti yang disangkakan oleh kita semua. Bukan lepat pisang yang biasa. Tetapi bungkusan yang diminta oleh jin ayam tersebut adalah pengantin lelaki dan pengantin perempuan yang baru bernikah lalu perlu dibunuh dan dibungkuskan menjadi 2 bungkusan. Satu bungkusan pengantin lelaki dan lagi satu bungkusan pula pengantin perempuan. Astaghfirullahalazim. Bermaksud daripada awal lagi Wahab ni perlu bunuh pasangan pengantin yang baru menikah, dimandikan, dikafankan, lalu dipersembahkan untuk dijadikan korban seru kepada jin setan ayam tu. Allahu Akbar. Punya sesat lagi menyesatkan. Maka oleh sebab demikian, kita dapat tahu di sini rupanya arwah Wahab sangkakan lepat pisang yang kita selalu makan tu, tetapi pada hakikatnya arwah tak menjangkakan ianya berkaitan dengan mayat yang perlu dibunuh. Mati-mati arwah Wahab ingat lepat pisang. Rupanya lebih teruk dari itu yang perlu dilaksanakan. Allahu Akbar. Lama-kelamaan, gangguan yang dialami oleh keluarga arwah Wahab akhirnya menemui jalan penyelesaian. Ahli keluarga yang sakit-sakit disebabkan gangguan itu pun sudah sembuh seperti sedia kala. Sembuh kerana atas izin dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Bukan mengikuti kemauan jin syaitan ayam tu, tetapi lebih kepada melawan dengan surah-surah Al-Quran. Sepandai-pandai tumpang melompat, akhirnya akan jatuh rebah ke tanah jua. Bagaimana pula dengan keadaan Wak Sukarjo? Wallahu a'lam. Tidak dinyatakan sama sekali oleh Tok Ngah. Tok Ngah hanya menutup kisah ini dengan berakhirnya tragedi gangguan terhadap keluarga arwah Wahab. Alhamdulillah, masalah sudah diselesaikan. Tiada lagi gangguan tuntutan jin setan yang menyerupai ayam. Kalaulah korang nak tengok semula video pemujaan telur ayam tu, saya dah sediakan link dekat timestamp. Boleh scroll dekat dalam description. Tekan je title rakaman video pemujaan nombor ekor. Nanti korang akan skip terus ke video rakaman tu nanti. Jadi di sini kita tahulah kenapa kisah ini tidak hadir daripada tuan punya badan. Kerana arwah Wahab sudah pun meninggal dunia. Yang berkongsikan dengan kita adalah menerusi saudara Kamal dan juga pihak pengirim iaitu Tok Ngah, dengan harapan semoga kita semua ambil iktibar daripada perbuatan yang khurafat lagi menyesatkan. Dengan akhir kata, marilah kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah Wahab supaya arwah diampunkan dosa-dosa yang lalu serta ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Tok Ngah selaku pengirim bagi kisah yang dilalui oleh arwah Wahab. Bukan nama sebenar, arwah Wahab ni nama samaran je. Dengan harapan memberi amaran bahawa
Jangan bersubahat bermain janji dengan jin setan. Kalau ada sesuatu hasrat yang ingin dicapai, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, saya mohon korang semua terajang atau tekan button subscribe itu, kongsikan kisah ni dan juga thumbs up supaya hasil karya yang disiarkan ini mampu ditonton dan juga diraih juga manfaatnya kepada penonton-penonton yang lainnya di luar sana. Saya Janggut selaku admin memohon maaf sekiranya terdapat susun atau perkataan yang kurang menyenangkan dan tanpa sedar mungkin ada salah dan silap yang saya sudah lakukan. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah sekiranya diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua dan bersiar kembali dengan kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.